Alhamdulillah wahidil ahad al-fardu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta anayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang berusaha, Tuan Imam serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin 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 rabbal alamin. Difardukan salat. Maka telah berkata musannif, dan ialah yang pertama yang difardukan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala atas segala muslimin itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah taala atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba-Nya itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rupa kehambaan, dengan keadaan tazallul, yakni merendahkan diri. Jadi sekarang ni kita nak belajar macam mana sembahyang sempurna. Jadi kita belajar kitab ni, kita nak belajar sembahyang sempurna. Jadi di antara kesempurnaan sembahyang itu, yang pertama ialah apa dia? Kena ada tazallul. Apa maksud tazallul? Kena ada rasa diri kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kena ada rasa. Kita nak solat tu kena ada rasa kehambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada rasa kehambaan, maka sembahyang sah. Cukup syarat, cukup rukun, syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib, rukun sembahyang semua cukup, sah sembahyang. Tapi sekadar sembahyang saja. Jadi kok mana pun kena ada rasa rendah diri. Ni aku nak sembahyang ni. Kena ada niat macam tu. Niat apa? Aku nak sembahyang ni ialah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kena ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak sembahyang, aku nak sembahyang, kalau tak sembahyang kena seksa. Sah juga sembahyang. Cumanya tak dapatlah pahala yang lebih tu. Sebab apa? Ciri-ciri dia, kesempurnaan tak ada. Maka 100% mungkin dapat 20% je. Sekarang kita belajar macam mana nak dapat markah 100%. Soalan macam tu. Sembahyang, tetap juga sembahyang. Walau macam mana pun sembahyang juga. Tapi kesempurnaan sembahyang tu, orang sibuk pun sembahyang, orang tak sibuk pun sembahyang, orang pencen sembahyang, orang tak pencen pun sembahyang, orang muda pun sembahyang, orang tua pun sembahyang. Tapi sembahyang-sembahyang tu nak dapat kesempurnaan ataupun tidak, kita bergantung tengok diri kita sendiri. Yang pertama kena ada sifat tazallul, sifat rendah diri. Jadi terdetik dalam hati kita apabila kita nak solat. Datang solat, apabila nak solat, kena ada rasa apa dia? Aku nak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kena ada rasa apa dia? Hinanya diri kita. Memang diri kita hina pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kita yang mulia pun bila sembahyang tu apa dia? Letak sama level dengan tanah je. Tak kisahlah jadi pengarah ke, jadi pengurus ke, jadi pengurusi ke, jadi ketua pengarah ke. Kalau sembahyang tu kepala letak dekat atas tanah. Sebab apa? Nak menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sifat tu. Itu ada sifat yang pertama. Kena ada rasa di kita ada sifat kehambaan. Kalau kita sembahyang tak ada rasa sifat tu, sembahyang tetap sah juga, tapi tidak sempurna. Tu. Sifat yang pertama ialah tazallul. Kemudian dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya, diri orang sembahyang tu bagi Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kena ada sifat serah diri. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa dia? Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah pertolongan dengan cara apa dia? Solat. Makna kata kalau benda yang paling mustajab kalau kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita ada hajat apa-apa, kita panggil orang apa? Panggil orang datang rumah kita buat solat hajat. Ataupun kita punya ahli keluarga masuk hospital, nak kena bedah, nak kena operate dan sebagainya. Kita memerlukan apa dia? Hajat. Jadi dengan cara solat hajat. Jadi kita panggil lah, bagi tahu dekat pengurusi, bagi tahu kat AJK, minta tolonglah Haji buat solat hajat. Minta masjid buat solat hajat untuk isteri saya. Dia kena bedah akibat sakit kanser. Nak bagi Allah Ta'ala mempermudahkan. Jadi nak cerita apa? Nak cerita dalam sembahyang tu kena ada serah diri. Kita ikhtiar kena pergi hospital, pergi klinik, makan ubat, apa semua kita ikhtiar. Tapi kena ada satu sifat, kita nak serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri tu waktu bila? Waktu solat. Kalau kita nak buat apa-apa pun, contoh, kita ada dapat projek. Kita dah ada dapat projek sebagai contoh. Apalah projek? Kita nak buat projek besar ni. Dah kita buat ni ikhtiar apa semua, last kali apa dia? Kita solat. Solat apa? Solat hajat untuk nak serahkan apa yang kita buat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang tentukan. Sebab dah tak ada tempat lain nak tolong dah. Tempat lain tak minta tolong dah buntu dah. Kalau tak buntu pun kena minta juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata kalau kamu nak minta tolong, kalau kamu ada hajat, bersabar dan solat. Wasta'inu bisabri was solat. Orang dulu kalau ada hajat apa? Hajat kecil-kecil je. Hajat apa? Anak-anak masuk universiti. Ikutlah hajat dia, apa-apa hajat lah. Mintalah buat apa? Buat solat hajat. Kemudian bagilah makan sikit apa semua. Mudah-mudahan dengan dia bagi keberkatan dia bagi tu, dengan pakat-pakat buat solat hajat tu, Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan hajat dia. Kena ada sifat tu. Jadi setengah orang kalau dia ada hajat, dia minta apa? Tok Imam, Tok Bilal, AJK apa semua, ataupun panggil datang ke rumah sebab ada hajat ni, nak buat minta solat hajat. Yang tu apa dia? Memang kenalah. Sebab dia nak kena ada sifat apa? Sifat serah diri. Tu dia panggil tasliman. Jadi seolah-olah, ya Allah, aku dah tak ada punca dah, harap kau yang tolong, ya Allah. Sama juga kita duk kunut nazilah kat Palestin. Hari Jumaat digalakkan baca waktu solat Jumaat tu, kunut nazilah. Jadi apa? Nak minta Allah Ta'ala tolong saudara mara kita dekat Palestin bila? Dengan cara solat. Tak doa kunut tu waktu apa? Waktu solat. Waktu lain pun boleh minta juga, tak ada masalah. Doa ni bila-bila boleh minta. Cumanya nak dapat apa dia? Yang dikatakan wasta'inu bis sabri was salah. Nak dapat yang tu lah, dengan sabar dan solat.
Sebab apa? Sebab dalam solat tu ada dia punya sifat nak serah diri. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu apa dia? Sifat istighna. Apa istighna? Allah Ta'ala tu maha kaya. Kalau kita belajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala tu maha kaya. Bila Allah Ta'ala maha kaya, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tu apa? Kamu semua hamba minta dekat aku. Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita minta kat dia. Jadi apabila kita solat, maka dekat situ ada sifat tasliman, maka kita serah diri. Tak ada masalah. Tuan-tuan kalau ada hajat, tuan pula ahli ada yang datang surau, datang masjid apa semua, ada hajat je, minta tuan imam lepas malam tu minta 2 rakaat ke untuk apa? Untuk solat hajat. Sebab apa? Sebab itu di antaranya paling mustajab. Kalau panggil baca doa tu pun mustajab juga, tapi nak afdal. Ni cerita afdal. Ustaz, saya nak panggil orang datang rumah saya lah. Ada buat makan-makan sikit apa semua. Sebab nak buat doa selamat. Ya, doa selamat afdal, doa selamat, tapi nak paling afdal ialah solat hajat. Kalau saya belajar dulu dekat Fadhon ni, dia kalau panggil tu dia lebih kepada solat hajat. Kalau ada ni lah, melainkan tahlil arwah, yang tu lain cerita. Tahlil arwah memang kena buat tahlil lah. Yang ni kalau dia ada hajat. Kalau kita doa selamat lah. Kadang kita jemput orang ahli masjid, pergi kat rumah kita, buat doa selamat. Tapi kalau nak afdal apa dia? Solat hajat. Tak payah mana, solat hajat, lepas tu bagi makan. Sebab kalau tahlil tu untuk arwah. Tapi dalam masa yang sama juga kita doa lah untuk arwah. Tapi nak cerita tu, kita fokus apa dia? Kalau kita nak jemput tu apa dia? Kalau kita untuk hajat, ada hajat tertentu. Tak kisahlah hajat nak masuk rumah baru ke, hajat apa dia? Nak buat tu, nak buat ni, dapat tender projek, dapat kerja baru, ikutlah. Apa-apa saja hajat. Nak mudahkan urusan, apa saja hajat tu, afdalnya ialah solat hajat. Kalau kita nak faham lah. Tapi kalau untuk kita peringati arwah, yang tu lebih kepada tahlil. Kalau apa? Kalau kita nak panggil, jemputlah semua orang-orang surau datang ke rumah saya. Untuk apa? Doa selamat rumah baru, contoh. Rumah baru atau kedai baru. Ikutlah. Jadi yang afdal buat solat hajat tempat tu. Kita masuk rumah baru. Afdal ni apa dia? Panggil orang, ajak solat hajat dalam rumah. Buka kedai baru. Tiba-tiba kita dapat kedai. Dapat kedai baru mula nak niaga. Dapat daripada majlis, kita renovate apa semua, nak mula perniagaan. Nak minta Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada orang dengki, orang sihir, apa semualah hajat kita. Jadi kita panggil orang solat hajat dalam tu terus. Solat hajat apa dia? Nak minta Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hajat kita. Apa dia? Nak dapat keberkatan, nak jauh daripada sihir dan sebagainya. Sebagai contoh. Sebab apa? Sebab afdal. Sebab dalam solat itu ada namanya tasliman. Apa dia? Sifat menyerah diri. Apabila menyerah diri ni seolah-olah, ya Allah, aku dah serah dah kat engkau. Kau buatlah apa yang patut, ya Allah. Soalan aja tu. Kita dah tak ada daya upaya dah. Kena ada sifat macam tu. Bismillah. Yang tu kalau ada hajat. Kalau tak ada hajat, kita semayang pun kena serah. Ya Allah, habis benda lah aku buat, ya Allah. Jadi kau terimalah apa dia, segala amalan aku, ya Allah. Waktu tu nak serah diri kita. Tak ada tempat lain dah. Melainkan waktu solat tu kita apa? Kita nak serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari duk buat dosa, hari-hari duk mengata kat orang, hari-hari buat benda tak elok dan sebagainya. Waktu solat lah kita kena ada rasa apa? Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Aku serah kepadamu, ya Allah. Dah tak ada daya upaya dah.
Kadang kita tekanan dengan kerja kita, kita tekanan dengan keluarga kita, kita tekanan dengan isteri kita, kita tekanan dengan anak kita, kita tekanan dengan mak mentua kita, pak mentua kita, masyarakat keliling. Dah tak tahu nak buat macam mana dah. Sebab dia main dengan hati. Main dengan hati ni susah juga. Kadang-kadang kita buat biasa, orang terasa. Nak buat macam mana? Kita cakap benda yang betul, kadang orang terasa. Itu biasalah. Kita tegur benda yang salah, tapi nak buat macam mana dia terasa. Bila terasa, tak nak kawan dengan kita, apa semua, tak nak cakap, kata kita belagak apa semua. Sebab apa? Sebab dia main perasaan hati. Tapi macam mana nak jaga benda tu? Ialah kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara mana? Dengan cara kita solat. Kemudian pula tabazzulan, yakni hina. Kena ada tabazzul. Apa dia? Menghinakan diri kita. Kena rasa diri kita ni hina. Sama jugalah kehambaan tadi tu. Kemudian takhasyu'an, yakni dengan khusyuk. Kita dah bahas dah khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk ialah menetapkan diri daripada anggota zahir dan batin. Jadi orang kata sembahyang khusyuk ni macam mana? Saya tak pernah sembahyang khusyuk. Kalau untuk khusyuk bagi kita, adapun kita sembahyang tu rasa lazat, rasa seronok, rasa lazat sangat, itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada segi kita ni, yang nak dikatakan khusyuk, sembahyang khusyuk ni macam mana? Menetapkan anggota badan. Yang pertama, anggota badan. Jadi sembahyang tu tak gerak-gerak apa semua, sembahyang. Jaga pergerakan sembahyang. Tak adalah tengah sembahyang dok goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini. Tu dia tak panggil khusyuk. Khusyuk daripada segi kita, menetapkan anggota badan. Adapun daripada batin, menetapkan segala hati dan fikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau khusyuk tu untuk daripada segi anggota badan, memang tak boleh gerak lah. Duduk je. Rukuk. Kalau boleh jangan banyak bergerak. Kalau boleh. Sebab apa? Nak dapat khusyuk kita ni. Adapun daripada segi hati dan fikiran, ialah dengan cara kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama dia buat cara dah. Apa dia? Bila kita sembahyang tu, sentiasa kita ingat dosa kita. Tak pernah ingat Allah Taala tu. Tengah sembahyang. Tengah sembahyang tu, waktu imam baca apa surah kita tak faham. Kan? Kalau yang afdal macam mana? Yang afdal, setiap bacaan tu kita hayati makna dia. Tapi kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab, kita faham. Kita boleh feeling. Macam kita lah orang Melayu. Kalau lirik lagu Melayu tu, boleh juga khayal, boleh juga fikir. Contoh apa dia? Andai diberi emas dan permata, aku pilih senyumanmu. Jadi kita apa? Kita boleh hayati lirik tu. Satu-satu. Contoh. Tapi ayat Quran, apa dia? Kita ni bukan orang Arab. Kita orang biasalah. Mereka kalau mereka dah belajar, kita ni orang biasa. Macam mana kita nak hayati ayat satu-satu tu? Maka ulama kita, apa dia? Menyatakan apabila kita tidak boleh hayati daripada perkataan-perkataan yang kita sebut ayat Quran tu, maka kita kena fikir diri kita ni bersalah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Imam duk baca surah Jadah ke, duk baca. Kalau nak feeling, nak hayati bacaan tu, boleh dengar bacaan lah, tapi otak kita pergi merata. Oh ya Allah, sedapnya baca. Oh imam ni sedapnya. Memang dengar, nak feeling imam baca tu, tapi akal kita lari kat merata. Tapi bila kita nak dapat khusyuk tadi, apa dia? Akal kita dengan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menyatakan apa dia? Kita fikir tentang dosa-dosa kita.
Fikir datang tersusun kita. Ya Allah, hari ni aku duk mengata kat orang banyak. Ya Allah, hari ni. Jadi kita karangkan kita punya masalah kita untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karang di kita. Kalau kita tak buat macam tu, apa dia? Sekejap lagi nak makan nasi lemak. Sekejap lagi aku. Sebab 5 minit yang kita semayang tu, yang tu lah kita nak fikir semua. Padahal kita duduk saja minum kedai kopi, relax je. Tak ada nak fikir pun. Tapi semayang 5 minit, yang tu lah nak fikir esok nak kerja, nak pakai apa, nak pergi jumpa siapa, lepas ni nak buat apa. Waktu bila? Waktu semayang 5 minit tu. Semua nak fikir waktu tu. Sebab gangguan syaitan. Tapi kalau kita tak elakkan, kita nak fikir tu semayang. Tiba-tiba dekat depan tu ada orang pakai baju tulisan besar. Selamat datang. Orang ni pada mana ni tak pernah jumpa. Nampak? Akal kita pusing lain. Yang tu kau nampak belah depan. Tiba pula nampak TV, ada tulisan, baca habis. Waktu bila? Waktu semayang. Padahal masuk ni tak baca apa pun. Lawa juga tulisan dia. Ada kalimah. Aircon baru. Semua nak tengok. Waktu bila? Waktu solat tu. Padahal kita masuk tak ada apa pun. Waktu tu ganggu. Tapi kalau kita tak jaga waktu solat tu, jadi akal kita, hati kita pusing ke tempat lain. Waktu tu lah nak fikir semua. Waktu tu lah nak fikir cincin. Waktu tu lah nak fikir repair kereta. Padahal tak masuk apa pun. Waktu tu nak fikir, sekejap lagi aku nak pergi tukar tayar. Padahal tadi pun boleh fikir, sekejap lagi boleh fikir nak pergi kedai mana. Tapi nak kata kuatnya waktu semayang tu, semua nak fikir waktu tu. Kalau kita tak hindari benda tu, kita tak ada rasa nak fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda lain akan masuk. Tu je. Jadi nak bagi tahu apa yang masuk kat diri kita, kita tahu. Orang lain tak tahu. Memang sembahyang tu, khusyuknya haji ni, sembahyang apa semua. Tapi hati dia bagaimana tu, London tu. Hati dia pergi mana? Pergi KL. Memang sembahyang kat situ. Jadi kena ada apa? Takhasyu'an. Sebab itulah ulama kita lah. Sebab kita tak boleh feeling ayat Quran. Orang Arab dia boleh feeling ayat Quran tu, walaupun dia dengar bacaan tu sampai dia menangis. Tak kisahlah dia baca doa kunut apa semua. Dia baca apa? Dia baca ayat Quran yang ayat sedih, ayat azab apa semua, menangis. Sebab apa? Sebab dia boleh feeling ayat tu. Kita menangis tak ada, tak orang macam menangis tak ada. Sebab apa? Suara dia sedap. Bukan makna dia, suara dia sedap. Ya Allah, tengok macam-macam ni menangis, sedap dia baca, sedap baca, tapi makna tak tahu. Tak boleh feeling tu. Tapi bagi kita untuk nak dapat khusyuk tu, kita rasa kita ni berdosa. Start je angkat takbir, bacalah yang sunat-sunat tu. Lepas tu imam baca Fatihah. Lepas tu amin, kita pun baca Fatihah. Lepas tu imam baca surah. Start imam baca surah tu, kita duk fikir. Kita fikir kesalahan kita daripada kecil lagi. Kita duk buat tu, kita duk buat ni, kita duk naik orang, kita duk curi barang orang, duk minum air kelapa orang, apa semualah. Apa saja yang kita buat jahat, kita duk fikir nak minta Allah Ta'ala ampun. Ya Allah, ampunkan ni, aku buat dosa ni, ampunkan ni. Jadi kita punya sembahyang tu berlegar-legar hati kita dan pemikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dapat khusyuk. Bab Allah Ta'ala nak bagi, yang tu Allah Ta'ala apa dia? Punya kerja. Tapi bahagian kita ni, daripada anggota, daripada hati, nak tetapkan apa dia? Supaya kita jadi khusyuk. Anggota tetapkan anggota, tak gerak-gerak. Hati kita fikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja fikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama menetapkan apa dia? Ulama kita lah, ulama tanah Melayu. Kalau kita nak fikir apa dia, waktu solat tu nak jadi khusyuk, apa dia? Fikir dosa kita. Fikir dosa kita. Ikutlah dosa apa yang kita buat dulu. Kita nanya orang ke dan sebagainya. Macam tu. InsyaAllah apa dia? Dapat khusyuk. Kemudian dan taraghuban, yakni gemar
dan suka. Kita kena ada apa? Kena ada perasaan suka. Perasaan suka. Ni semua nak dapat kesempurnaan. Orang kena paksa sembahyang, sah tak mai? Tak sah. Tapi tak sempurna. Pergi Jumaat juga ya, jadi orang kata apa pula? Sebab apa? Sebab pergi takut orang kata. Sembahyang sah tak? Cukup syarat apa semua sah. Tapi kesempurnaan, yang tu kena cerita lain. Jadi sembahyang-sembahyang ni apa dia? Kita sendiri ada rasa gemar. Ada rasa suka. Nak suka tu payah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan apa dia? Anak-anak umur 7 tahun dah suruh dah. Tak balik lagi. 10 tahun rotan. Kalau tak sembahyang pun tak dosa. Kalau laki-laki umur 10 tahun tak balik lagi. Ni kecil-kecil ni. Tak balik lagi. Tapi kalau 10 tahun tak sembahyang, digalakkan untuk Nabi apa? Ajar supaya apa? Rotan. Sebab apa? Daripada kecil-kecil lagi nak ajar supaya dia ada gemar untuk sembahyang. Dia ada gemar, bukannya paksa. Kalau paksa dah lain. Aku alih balik ni, kena sembahyang. Dia lain. Kau sembahyang, aku daripada kecil lagi sembahyang. Sembahyang biasa. Jadi kebiasaan dia. Seolah-olah jadi satu kegemaran dia, suka. Kalau dia tak sembahyang, tak boleh duduk diam. Kalau dia sembahyang, rasa apa? Rasa lapang sikit. Tu masuk kata gemar. Kalau tak sembahyang tu rasa serabut apa semua, rasa habis. Tak sembahyang lagi, tak sembahyang asar lagi. Subuh tak sembahyang, lewat ni. Dia ada rasa macam tu. Bila ada rasa macam tu, alhamdulillah. Tapi nak rasa macam tu susah juga. Nak kena berlatih. Hari ni baru nak start sembahyang, dia tak datang lagi. Kita orang pertama, hari pertama kita sembahyang. Hari pertama sembahyang penuh, dia tak datang lagi. Cara kita nak boleh maintain sembahyang-sembahyang tu apa? Ambil masa lama. Sebab tu Nabi ajar sejak kecil lagi. Daripada kecil malah sembahyang, kadang sampai tua tak sembahyang. Memanglah kalau orang kata sembahyang 5 minit je, subuh sembahyang sekejap je. Sembahyang subuh sekejap je kan lama. Tapi jenis orang tak gemar. Jenis orang tak suka. Ikutlah macam mana pun. Kalau nak kata suruh drive pergi Johor pun boleh. Tapi sembahyang subuh, tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada rasa tu. Sebab nak jadi gemar-gemar ni, dia kena buat apa? Dia kena buat banyak kali. Sebab apa kita boleh buat tu? Sebab apa kita gemar ni? Sebab memang dah selalu buat. Setengah-setengah orang, apa dia? Orang Cina, contoh orang Cina apa? Contoh tua-tua Tai Chi lagi. Contoh duk tengok kat taman-taman, jadi semangat. Subuh-subuh keluar dah. Tapi tanya dia, berapa lama? Dah 20 tahun dah. Buat ni dah lama dah. Start mula tu dah buat dah. Contoh. Jadi bila dia buat tu, oleh kerana dah jadi kebiasaan, kalau dia tak buat tu tak boleh. Pagi-pagi nak bangun nak kena buat juga. Nak kena kumpul, pergi kat udara segar. Sebab apa? Jadi kebiasaan. Jadi satu kegemaran. Macam kita lah, makanan kegemaran. Kalau boleh memang makanan kegemaran kita sebulan memang nak kena makan juga. Jadi kita nak pindahkan kita gemar tu dalam solat. Benda yang susah juga. Macam mana nak bagi anak-anak kecil ni suka solat? Anak-anak kecil bukan kalau main dia suka lah. Nak solat ni susah. Anak-anak kita susah nak suruh solat pun. Tapi susah-susah pun nak kena macam mana? Nak kena selalu juga. Tegur, suruh, paksa apa, sampailah dia jadi rutin, jadi gemar. Susah, benda susah. Tapi nak buat macam mana? Nak kena ada juga. Tapi bila dah gemar tu, insya-Allah, maka di antaranya sempurnalah sembahyang mereka itu. Tu taraghuban. Kemudian tamalluqan, yakni
dengan rindu dendam. Yang ni pun payah juga. Jadi kena ada. Kita nak sembahyang ni rasa rindu dendam. Bukan dendam yang dendam buat orang tu. Ni kita nak balas balik. Allah Subhanahu Wa Taala tu apa dia? Al-Wadud. Apa maksud Al-Wadud? Al-Wadud ni rindu. Allah Subhanahu Wa Taala rindu terhadap hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba-hambanya perlu balas balik rindu Tuhan kepada hambanya. Dengan cara macam mana? Kita menunaikan solat. Di antara nak balas rindu ialah menunaikan solat. Jadi bila menunaikan solat tu, seolah-olah kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita ada hubungan dengan Tuhan. Jadi perhubungan dengan Tuhan tu bila waktu kita solat. Macam kita lah, mak ayah kita duduk kat kampung, rindu kat kita. Sebulan tak telefon, kau ni dah tak ingat mak ke? Bila nak balik kampung? Jumpa sekejap pun tak apalah. Mak rindu ni. Kita sibuk, kita tak fikir apa dah. Mak kita duduk kampung, dengan ayah kita duduk 2 orang. Anak 10. Semua kerja bagus-bagus. Bila kerja bagus, sibuk lah. Nak balik tak sempat apa semua. Kadang telefon pun tak sempat. Tapi mak ayah rindu tak? Rindu. Mak ayah kat kampung rindu. Telefon lah, kau buat apa ni? Saja nak tanya. Tanya tu rindu. Apa bila rindu? Tambah pula kita kata, mak ni nak balik kampung ni. Betapa seronoknya, hati bunga-bunga. Kau nak makan apa? Mak nak pergi pasar. Pergilah, seronok nak pergi beli pasar apa? Anak nak balik. Anak daripada Kuala Lumpur nak balik ni. Sebab apa? Sebab rindunya mak ayah kita kepada kita. Yang mana duduk Perak, yang mana duduk Kelantan apa semua. Anak dia duduk KL kerja apa semua. Dengar cerita je anak dia nak balik. Seronok. Tak tahu nak bagi gambaran apa. Siap tanya nak makan apa. Kadang-kadang anak balik tu mak sendiri layan anak macam raja. Mak tak payahlah ni, tak payah ni. Tak, sebab apa? Sebab rasa seronok sangat. Dengan anak balik, dengan cucu-cucu balik apa semua jadi meriah. Kau dah duduk 2 orang je. Bila balik apa dia? Nak makan 2-3 hari tu, balik 2-3 hari makan sedap. Lepas tu pula bila nak balik KL siap buat bungkus lagi apa lagi. Peluk sampai menangis apa semua. Sebab apa? Sebab rindu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tu antara nama dia Al-Wadud, yang maha merindui. Rindu siapa? Rindu kita. Jadi bila rindu kita, kita balas tak? Kita tak balas. Makna kata kita apa? Kita dahaka. Yelah, tak sembahyang dahaka lah. Sama juga. Kita duduk kerja, mak kita boleh kerja sejak daripada kecil lagi. Bila beranak sampai tu koyak kulit apa semua, tiba-tiba kita dapat kerja bagus, kita pun buat tak tahu kat mak kita. Macam mana rasa hati? Ulur hati. Mak kita duk jaga kita daripada kecil lagi, bagi belajar apa semua sampai kita berjaya. Boleh beli kereta, beli motor, duduk kahwin apa semua, duduk jauh. Mak pun tak telefon. Nak kata telefon tak, balik jangan sekali lah, setahun sekali, itu pun nasib. Mak tak boleh balik lah. Sebab apa? Nak balik pun cuti 2 hari je, tapi belanja pula mahal. Bila balik kurang-kurang habis 1,000. Duk berkira macam tu. Macam mana perasaan ni ibu bapa? Sedih. Dah lah payah balik. Lepas tu pula berkira pula duit. Contoh ni contoh. Nak bagi gambaran. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hidup, bagi kita makan, minum, bagi rezeki, boleh kahwin apa semua. Semua rezeki dia bagi. Kebahagiaan, kesempurnaan dia bagi dekat kita. Sampai kita boleh buat rumah, boleh makan pencen apa semua, duit banyak. Tapi tak solat. Macam mana keadaan tu? Kita boleh fikir sendiri. Solat tak apa tak. Jadi macam kita lah, mak kita duk bela kita apa semua, dia buat tak tahu je, tinggal mak macam tu je. Seolah-olah dia tak ada mak bapak. Sama juga orang tak sembahyang tu, seolah-olah dia tak ada Tuhan. Seolah-olah macam tu.
Sebab apa? Tuhan bagi dia hidup ni tiap-tiap saat ni. Orang lain tu terlantar sakit jantung, darah tinggi apa semua, tak boleh stroke apa semua. Nak sihat macam kita, boleh jalan sana sini, tapi kita tak solat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tak muka? Padanlah orang tak solat itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi azab sangat pedih. Padanlah. Dok bagi sihat, dok boleh makan minum apa semua, dok sihat, cegas apa semua, tapi tak mensyukuri, tak solat lagilah. Sebab itulah solat tu benda penting. Anak 7 tahun pun, anak 10 tahun pun, kalau dia tak solat, tuan, nak kata solat tu sangat penting sangat. Sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu merindui hamba-hambanya dan kita membalas rindunya. Kena ada perasaan tu. Jadi bila kita sembahyang tu, dengan keadaan khusyuk, dengan keadaan rendah diri apa dia, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, hamba-Ku memuji-Ku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hamba-Ku memuji-Ku, Allah Ta'ala. Oh, hamba-Ku memuji-Ku. Sama juga kita balik rumah mak kita. Oh, anak aku dah balik. Kita balik, kita cium tangan mak kita. Mak sihat ke? Balik urut-urut bicik apa semua, sejuk hati mak kita. Kita buat baik dengan mak kita dan sebagainya, dengan ayah kita. Ni contoh. Kita ada anak kita balik. Bila balik pula bawa buah tangan, bagi duit. Lepas tu pula peluk, cium apa semua, layan kita elok-elok sebagai contoh. Kita rasa macam mana? Rasa Masya Allah, Tabarakallah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud, kita sembahyang apa semua tu, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Allahu Akbar, awal lagi dah membesarkan Allah Ta'ala, baca Al-Fatihah, puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu bertasbih, zikir dan sebagainya, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak rindu pada hamba-hambanya? Jadi begitu, kita fikir macam tu. Jadi kena ada sifat-sifat macam tu. Kemudian sikit lagi. Okey. Maka wukuf itu yakni berdiri itu rupa tazallul, dan takbir itu rupa taslim, dan sana dan tilawah. Okey. Jadi bila kita kita berdiri tegak. Ni start dah. Dia nak cerita. Nak dapat khusyuk ni. Bila berdiri tegak, apa dia? Bila berdiri tegak tu, kita dah kena awal berdiri tegak saja. Ni tak angkat takbir apa, berdiri tegak saja. Kena rasa diri kita rendah diri. Sebelum nak semayang lah, kena rasa apa? Kena rasa diri kita hina. Ni aku nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku ni orang yang berdosa. Jadi kita kadang sikit hati kita ni, nak bagi tahu kita ni hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada rasa tu. Itulah dia kata dia kata tasawuf. Seolah-olah kita sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala ada depan kita. Seolah-olah macam tu. Nak gambarkan kita solat tu. Seolah-olah. Jadi tu daripada segi tu, nak kena ada bila kita berdiri tegak saja, kita kena ada rasa hina diri kita. Lepas tu pula bila kita angkat Allah, masa angkat takbir tu, pelan-pelan dengan masuk kita niat kita niat untuk solat tu. Dan dalam masa yang sama juga, Allah, ya Allah, aku serah kat Engkau. Waktu takbir tu, Allah, ya Allah, aku serah segala jiwa dan raga kepadamu, ya Allah. Kena ada rasa macam tu. Waktu itulah kita nak serah diri. Jadi sebelum kita nak sembahyang tu, okey,
Kita duk apa? Duk fikir kita buat tu, buat ni apa semua, dah tak ada jalan dah. Aku nak serah dirimu ya Allah. Aku nak serah diri aku kepada jiwamu ya Allah. Nak serah jiwa dan raga aku kepadamu ya Allah. Waktu bila? Waktu angkat takbir. Allah. Seolah-olah kita serah diri. Dah tak ada jalan lain dah. Kita ni penyakit lah, apalah, stres lah, apalah. Waktu tu nak serah diri. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menentukan qada dan qadar dia. Yang penting kita kena ada serah diri. InsyaAllah sekadar tu kita sambung lagi pada bulan hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua, insya-Allah. InsyaAllah saya ada buat tabung. Siapa nak bagi sumbangan, bolehlah sumbang sikit untuk utility tahfiz saya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minal alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.